1442 Hijrah, kita akan berubah. Kita akan tukarkan sesi kehidupan kita daripada benda yang buruk kepada benda yang lebih baik. Sebelum ni rajin kata ke orang, sebelum ni rajin mengumpat ke orang. 1442 aku nak stop benda tu. Dia kena yakin sebab nak dapat redha Allah, Allah akan bagi muraghaman katsira. Ini yang dikatakan sebagai motivation. Apa motivation, tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian? Motif, tujuan. Motif, kita ada motif, kita ada perancangan, kita ada cita-cita. Itu dikenali sebagai motif. Kita ada tujuan. 1442 aku nak lebih baik daripada 1441. 1442 Hijrah aku nak, sebelum ni aku jarang mengaji Quran. 1442 sehari paling kurang 3 muka surat aku baca Quran. Paling kurang dia hijrah. 1442 dia ada motif dah, dia ada tujuan dah. Lalu dia mesti sertakan tujuan itu dengan action ataupun tindakan. Itu dikenali sebagai motivation. Bila mana dia tahu bahawasanya hari ni, bila dia dah berubah, memang kita kena ingat, kalau kita berubah, kalau kita berhijrah, kita tidak akan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ni kita berubah, Allah pasti akan datang ujian kepada kita. Ujian yang lebih hebat daripada sebelum ni. Untuk apa? Untuk menguji kecekalan hati yang kita dah berubah tadi tu. Untuk menguji ketenangan yang kita dapat, dan ketenangan itu kita nak terapkan dalam diri kita. Hadirin, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Pada malam tu Nabi, mereka kaum-kaum Quraisy telah merancang untuk menangkap Nabi serta membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merancang menangkap dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Nabi berjuang dan untuk mendapatkan keredaan Allah, Allah jaga Nabi. Allah jaga Nabi. Nak kata Nabi ni ahli magic, tidak. Sihir, tidak. Sehingga kan kita pernah dengar kisah ini. Ketika mana Nabi nak keluar daripada rumah pada malam hijrah itu, Nabi telah dikepung oleh tentera-tentera Quraisy. Lalu Nabi bacakan satu ayat daripada surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi hanya bacakan ayat Quran sahaja. Nabi bacakan ayat suci daripada Al-Quran yang Allah turunkan. Lalu dengan izin Allah, kesemua pengawal daripada tentera-tentera Quraisy telah tertidur. Ada yang riwayat mengatakan pengsan, tak sedap bila mana Nabi keluar. Dan tempat tidur Nabi itu diganti oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, di sini kita mendapat satu persoalan. Kenapa Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Sedangkan pada waktu itu Sayyidina Ali berada dalam keadaan sangat-sangat muda. Betul? Muda lagi Sayyidina Ali ketika tu. Kalau kita hari ni pada waktu usia muda, tuan-tuan, kita nak ke berjuang di jalan Allah sampai tahap macam tu? Sebab cita-cita kita lebih tinggi di hadapan sana. Kita nak jadi doktor, kita nak belajar. Ada anak-anak muda hari ni tak mau langsung berjuang di jalan Allah. Dia sanggup habiskan masa dia dengan kawan-kawan, dia sanggup habiskan masa dia dengan motor, dadah dan sebagainya. Tidak ada contoh anak-anak muda yang benar-benar ikhlas di dalam perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada, tapi sikit sangat. Sayyidina Ali ada tak perancangan kehidupan dia? Ada tak cita-cita dia? Tapi dia sanggup mati kerana Nabi. Dia sanggup mati kerana mempertahankan Islam. Ganti tempat tidur Nabi. Ganti tempat tidur Nabi. Sayyidina Ali mesti ada kerja lain dia nak buat daripada dia nak ganti tempat tidur Nabi. Tetapi ini dipilih oleh Sayyidina Ali sendiri, bukan Nabi yang suruh. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab terlalu sayangkan kepada Nabi. Sebab terlalu cintakan kepada redha Allah. Tuan-tuan, kita hidup dekat muka bumi ini, kita mengharapkan cintakan kepada redha Allah. Kalau kita lari daripada redha Allah,
tiada lagi bimbingan dan hala tuju yang kita nak bawa diri kita ni, melainkan jalan yang kita menuju itu adalah jalan menuju kepada fahisyah ataupun kemungkaran. Tuan-tuan, hari ni kita main majlis ilmu, Allah yang gerakkan hati kita, Allah detikkan dalam hati kita, Allah gerakkan hati kita main majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Satu petanda bahawasanya Allah sayangkan kita. Pagi tadi bangun sembahyang subuh, kalau nak harap jam, kalau kita kunci belum tentu, kalau dia bunyi pun belum tentu kita bangun, melainkan kekuatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan hati, tarik selimut dengan orang azan lagi seronok tarik selimut, lagi syok kita tidur waktu subuh. Tapi kita nak mangkit juga. Sebab apa? Kekuatan yang Allah pinjamkan pada kita. Allah pinjamkan kekuatan, Allah bagi kesihatan. Maknanya di sini, bila ada kesihatan, ada kelapangan waktu, tidak gunakan waktu itu untuk mendapatkan redha Allah. Ada lapang masa baca WhatsApp daripada baca Quran. Ada lapang masa boleh bangun sembahyang tahajud, tak bangun sembahyang tahajud. Mudah-mudah hari tu dah lah tak bangun. Sampai umur 50 pun tak kerti lagi nak bangun tahajud. Minta maaf sangat-sangat, saya terpaksa bercakap. Minta maaf sangat-sangat, terpaksa bercakap. Dulu muda-muda dah lah tak bangun, sampai ketua pun tak bangun juga. Allahu Akbar, tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian. Baiklah, kita boleh bagi alasan, Ustaz, semalam tahajud memang kami payah nak bangkit, Ustaz. Susah nak bangkit, Ustaz, tahajud sebab tengah malam ni nak kerja macam-macam, nak buat tidur pun pukul 2. Semalam tengok gambar Hindu sampai pukul 2, Ustaz. Contoh, tengok gambar Hindu sampai pukul 2, subuh tak bangkit, tak apalah tahajud tak bangkit. Duha, pukul 9 duha tu, duha. Mata tengah duk celek elok, boleh kan bangkit sembahyang? Tak, sembahyang juga. Tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, kalau hari ini kita mengatakan kami berhijrah, Ustaz, kami dah berhijrah, tapi kami kena hina, kami kena amput dengan orang, orang cela kami, orang hina kami, orang kata dekat kami, dulu saya tak sembahyang, hari ini orang sembahyang, orang perli kami, Ustaz. Tuan-tuan, Allah itu Tuhan. Malaikat itu dicipta daripada cahaya. Nabi seorang Habibullah. Allah itu Tuhan pencipta sekalian alam pun dicela oleh kaum musyrikin. Orang kafir cela Allah. Malaikat dicipta daripada cahaya pun kena cela. Nabi seorang Habibullah, sebelum diangkat menjadi Rasul, dia dianggap sebagai Al-Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, orang yang baik-baik, itu pun dicela oleh Allah, dicela oleh orang-orang yang kafir ataupun orang yang kufur. Alim ulama pun dicela. Persoalannya di sini, kita ni siapa? Kita Allah bukan, malaikat bukan, nabi bukan, ulama bukan, tok guru bukan. Sembahyang jadi imam, jadi makmum pun kadang-kadang. Apa salahnya kalau orang celah kita? Kalau kita berubah? Sebab kita nak mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf hari ini kalau saya kurang cerita pasal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lepas ni ada ustaz-ustaz dia akan cerita pasal sirah Nabi. Saya nak cerita perkara yang untuk kita move on, untuk kita terus ke depan. Sebab kita nak dapatkan muraghaman kasiran wasa'ah, keberuntungan yang luar biasa. Saya cerita sirah-sirah Nabi ni sikit-sikit saja untuk kita ambil manfaat sikit-sikit sebanyak. Mungkin minggu depan ada ustaz yang mai cerita pasal sirah Nabi daripada awal Mekah ke Madinah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berpuasa. Nabi berpuasa. Dan bila mana Nabi berpuasa, Nabi bangun, tengok-tengok Siti Aisyah sedang masak. Siti Aisyah sedang masak. Lalu habis masak, Siti Aisyah baru teringat, oh hari ni Nabi puasa. Lalu Siti Aisyah pun angkat tangan merong, riau, kuat-kuat. Ya Allah, aku ni orang yang zalim hari ni, sedangkan hari ni Nabi puasa, buat apalah aku masak. Contoh. Ini yang dibawa oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Merau-rau,
Payau, sebab apalah aku masak hari ni sedangkan hari ni Nabi puasa. Kita tengok Nabi SAW, kalimat yang keluar daripada mulut Nabi SAW. Apa Nabi kata? Nabi keluar tengok Siti Aisyah duk masak, tengok Siti Aisyah duk meraung keadaan macam tu. Nabi jawab, sayang, hari ni abang tak puasa. Hari ni abang tak puasa. Abang boleh makan apa yang sayang masak hari ni. Kena pula satu hari yang lain Siti Aisyah tak masak, sedangkan hari tu Nabi tak puasa. Sedangkan hari tu Nabi tak puasa, Siti Aisyah tak masak. Bila tengok keadaan tu, Siti Aisyah pun meraung, ya Allah, hari ni aku jadi orang yang zalim, sedangkan hari ni Nabi berpuasa, aku tak masak dekat dia. Nabi tak berpuasa hari ni. Hari ni aku tak masak dekat Nabi SAW. Rasa bersalah tu timbul dalam diri dia. Kita tengok kalimat yang keluar daripada mulut Nabi SAW. Nabi katakan kepada Siti Aisyah, sayang, hari ni abang berpuasa. Apa maksud ni tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian? Ketenangan yang muncul dalam diri Nabi SAW. Bagaimana seorang manusia boleh bercakap, mengeluarkan kalimat-kalimah yang indah di sisi mulut dan lisannya itu, kalau tidak ada ketenangan dalam diri dia. Kita tuan-tuan pergi kerja, balik kerja, duduk atas motor ni sambil duduk pulas minyak motor, ayat liok duduk terbang. Sebab lapar, tahan makan, duduk fikir asal lagi balik rumah bini masak. Sampai rumah tengok-tengok bini tak masak, bini main telefon. Sayang, ada makan nak abang ni, lapar tergetak-getak ni. Ada tak makan? Abang masak sendiri ya. Contoh lah, dia jawab macam tu, abang masak sendiri ya. Apa tindakan kita? Hei orang lelaki, apa tindakan kita? Nak katok dengan kayu 3-2 tak gamak bini kita, beranak kat anak kita. Nak katok dengan mertun tak gamak juga. Dia ni kecil besar aku tengok. Tuan-tuan, sebab apa tu tuan-tuan? Ketenangan tiada dalam diri kita. Wasi'ah muraghaman kasiran wasa'ah. Wasa'ah, ketenangan yang muncul kalau kita berhijrah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi keluar daripada rumah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, dikawal oleh Amir bin Fuhairah, Amir bin Fuhairah yang membela kambing. Nabi keluar daripada rumah dengan tujuan untuk bawa Islam, dengan tujuan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi keluar berhijrah ni dengan arahan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan bila mana Nabi sampai, yang ni kita kena pegang kuat-kuat. Kalau orang kata Nabi tu pelarian, yang ni kita kena pegang kuat-kuat. Sehingga kan Nabi naik daripada Mekah ke Madinah, Nabi naik unta itu yang dipandu oleh Abdullah bin Abi Uraiqiq, dipandu oleh seorang Quraisy, dipandu oleh seorang yang tidak beriman kepada Allah. Dia ni menjadi petunjuk jalan kepada Nabi SAW. Nabi naik unta tuan-tuan. Nabi naik unta daripada Mekah sampai ke Madinah. Ramai sahabat-sahabat duk tunggu kedatangan Nabi SAW. Ada yang berselawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berselawat, tunggu Nabi mai. Bila Nabi mai, pakat-pakat tariklah unta Nabi. Mai Nabi, bawa mai Nabi nak mai rumah dia. Yang ni bawa tarik mai rumah, yang ni tarik mai rumah. Nabi kata jangan siapa pun pegang unta tu. Jangan siapa pun pegang tali unta tu. Sebab unta tu dia akan berhenti mengikut arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah unta tu berhenti di sebuah pintu rumah dan unta tu duduk, Nabi pun turun. Ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Unta mendengar arahan daripada Allah, Nabi mendengar arahan daripada Allah, dengan tujuan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Nabi keluar daripada rumah, naik ke bukit. Duduk di bukit itu selama 3 hari 3 malam. Duduk dalam gua sur 3 hari 3 malam. Duduk menyorok dalam tu. Macam-macam lah kisah kita pernah dengar. Keadaan naik turun Siti Asma, isteri kepada Nabi SAW, anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, naik turun dalam keadaan mengandung, hantarkan makanan kepada Nabi. Pecah-pecah kaki Nabi.
berjalan keluar daripada Mekah ke Madinah. Di tengah jalan diburu oleh Suraqah. Suraqah ni buru Nabi SAW sebab pemimpin-pemimpin Quraisy ni keluarkan satu tawaran yang sangat hebat. Siapa dapat tangkap Nabi, 100 ekor unta miliknya. Tuan-tuan, siapa dapat tangkap Nabi, 100 ekor unta miliknya. Tuan-tuan, tawaran yang sangat besar. Persoalan di sini, kita nak berhijrah. Sebelum ni kita kerja gaji 10,000, tapi semayang tak boleh, Quran tak boleh baca, tak ada masa untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tawaran. 10,000 ringgit gaji yang pertama. Yang kedua gaji 1,000. Gaji 1,000 tak banyak, gaji 1,000 tak banyak. Dalam 1,000 tu boleh semayang, boleh jaga Quran, boleh jaga hubungan dengan Allah. Kita nak pilih mana? Tuan-tuan, satu ke dua? Oi, satu ke dua? Satu ke dua? Satu ke dua? Semua sebut dua kan? Kalau semua sebut dua, saya nak balik ya. Sebab dalam ni semua dah hijrah belaka. Saya seorang je belum hijrah. Tuan-tuan, bukan mudah. Bukan mudah kita nak lawan benda tu. Tawaran yang Allah tawarkan pada kita, jangan Allah tawarkan, manusia tawarkan pada kita pun kita tewas. Kita tengok ahli parlimen contoh. Parlimen juga. Tak sebut lagu mana hari ni tuan-tuan. Dalam parlimen tu sendiri pun hampa wakil rakyat, hampa tunjuklah akhlak yang baik. Anak-anak duk tengok. Ahli parlimen ditawarkan, lompat parti dapat duit banyak ni. Lompat. Tinggalkan prinsip, tinggalkan akidah, tinggalkan apa yang perlu, yang wajib mereka bawa, mereka tinggalkan. Itu mereka diuji. Kita belum diuji keadaan sedemikian. Tuan-tuan, tawaran, mengkit-mengkit tidur, tengok-tengok depan rumah ada satu surat, ada satu beg. Surat tu hari ni hang jangan semayang lohok, ataupun hang semayang lohok lambat sikit. Hari ni semayang pukul 4 orang semayang. Dalam beg ni ada 1,000. Nak ambil kan tak mau ambil? Oi, nak ambil kan tak mau ambil? Ambil dulu. Semayang-semayang bohong juga. Ambil dulu duit tu, nanti kita semayang cukup orang azan kita semayang. Tipu pula. Tuan-tuan, kadang-kadang tawaran ini tawaran yang boleh menyebabkan hilangnya akidah kita. Tetapi yang ditawarkan kepada Suraqah, nak habaq kata dekat situ, Suraqah terima tawaran tersebut, kejar Nabi, ligan Nabi. Tetapi Allah sayangkan Nabi. Allah bagikan kepada Nabi muraghaman kasira, keberuntungan yang luar biasa. Dikejarnya Nabi naik atas kuda sampai di satu tempat, nampak dah Nabi depan mata. Nak pergi menuju kepada Nabi, tiba-tiba muraghaman kasiran, ditunjukkan oleh Allah bumi mengeluarkan satu akar yang boleh tangkap kaki Suraqah, sehingga Suraqah jatuh terbah depan Nabi SAW. Nabi tak buat apa-apa tuan-tuan. Apa pun Nabi tak buat, Nabi tak sentuh dia. Keberuntungan yang sangat luar biasa Allah bagi pada Nabi SAW. Tuan-tuan kenal dengan Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi SAW. Satu hari ada tetamu datang kepada rumah Nabi SAW. Saya minta maaf tak cerita dia punya matan dia terlalu panjang. Saya cerita ringkasan bagi mudah faham. Satu hari ada tetamu mai rumah Nabi. Tetamu mai rumah Nabi tanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, ada tak makanan aku nak makan? Aku ni dah berapa hari tak makan, lapar terketak-ketak, tak boleh nak makan, tak ada makanan yang aku boleh makan. Ada tak makanan? Nabi SAW, ini cerita lepas daripada hijrah. Nabi SAW dengar rayuan tersebut. Nabi tanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, dekat rumah kita ada makanan tak? Apa jawab Aisyah? Wahai Nabi Allah, rumah kita tak ada makanan, apa makanan pun tak ada. Macam mana seorang Nabi, seorang pemimpin negara, dan hadis ini diriwayatkan ketika mana Nabi dah jadi pemimpin, Perdana Menteri di bumi Madinah. Seorang Nabi, seorang pemimpin negara, seorang general, seorang yang sanggup berjuang, habiskan nyawanya di jalan Allah, sedangkan di rumahnya makanan pun tak ada.
Tanya Siti Aisyah. Aisyah jawab, tak ada wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, tak ada abang makanan rumah kita ni, tak ada. Nabi pi rumah Zainab, wahai Zainab, ada tak makanan? Zainab jawab soalannya, jawapan yang sama, tak ada makanan. Pi rumah Sama'ah, wahai Sama'ah, ada tak makanan? Tak ada makanan, kata isteri Nabi SAW. Lalu Nabi bukakan peluang ini kepada sahabat-sahabat. Wahai sahabat-sahabat, ada tak siapa-siapa yang nak terima tetamu ni? Talhah angkat tangan. Ya Rasulullah, aku sanggup. Bawa mai tetamu mai rumah aku. Dalam duk sanggup tu tuan-tuan, Talhah tak tahu rumah dia ada makanan ke tak ada makanan. Tuan-tuan, kita tinggal bini kita dekat rumah siap estro full package, tu pun balik duk merong lagi. Tinggal bini kita di rumah estro full package, internet paling laju. Siap nak tengok WhatsApp tak dan tekan keluar dah. Internet terlalu laju. Siap semua, TV semua, makanan penuh dalam MTI, apa tak ada? Babi yang tak ada, yang lain semua ada. Minta maaf cakap, minta maaf sangat-sangat. Tinggal semua. Balik kita sampai di rumah pun kena beletiak lagi. Tuan, ini seorang isteri Nabi SAW. Tak tahu dah dekat rumah tak ada makanan. Merungut dah mereka? Tak merungut. Sebab mereka tahu muraghaman kasira. Mereka tahu muraghaman, keberuntungan yang sangat besar daripada Allah kalau dia berjihad, kalau dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Talhah angkat tangan. Mai ni bawa tetamu mai rumah aku. Balik rumah, sampai rumah tanya bini, sayang, kat rumah kita ada makanan tak? Bini dia jawab, ada makanan. Ada makanan, tapi cuma ada satu bekas. Bekas tu pun untuk anak kita. Anak kita tak makan dah 2 hari bang. Anak kita kecil baru 4 tahun, tak makan dah 2 hari bang. Hari ni baru nak bagi dia makan. Mereka makan 2 hari sekali baru makan. Ini jawab Talhah, isteri Talhah. Abang, anak kita dah 2 hari tak makan. Jawab Talhah, sayang, boleh tak abang ambil makanan tu bagi dekat tetamu? Abang buat apa macam ni? Anak kita dah 2 hari tak makan. Tak apalah, ambil lah makanan ni bagi kat tetamu. Hari ni sayang akan tidurkan anak kita lebih awal daripada sebelumnya. Katalah sebelum ni tidur ke 10, hari ni tidur ke 8. Tuan-tuan nampak tak dekat sini? Contribute antara suami isteri. Suami dah buat keputusan, isteri follow. Suami buat keputusan, bini follow, taat, reda. Kita hari ni kalau kita buat keputusan, balik habaq dekat bini, bini kita nanti sound dekat kita, aku ni siapa? Tunggu ke apa? Aku ni tunggu ke? Aku ni duduk dengan hang dah 20 tahun, tak reti kan nak buat bincang dengan aku? Contribute tak ada antara satu sama lain. Muraghaman kasiran tidak masuk dalam rumah tangga orang. Tak ada keberuntungan, tak ada wasa'ah, tak ada ketenangan yang masuk dalam rumahnya. Kira cari salah suami, minta maaf. Ibu-ibu di sini tak ada macam tu. Ibu di sini semua baik-baik belaka. Suami balik lambat pun layan suami lagi. Alhamdulillah, selesai. Tuan-tuan, ini jawapan daripada isteri Talhah kepada Talhah. Abang ambil makanan ni, abang bagi dekat tetamu. Bagi dekat tetamu, keluar bagi makan dekat tetamu. Tetamu tu kata,